Dari first lah awak tak tahu kan. Kalau ikutkan. Saya reverse macam ni je lah sementara tunggu kawan awak. 187. Ya, itu. Buku teks ni. Dah ke? Bukan? Okey. Yang ni saya nak tanya awak dulu untuk kefahaman je. Mana? Okay, this one. Okay. Yang ni. Kita tengok untuk graf jarak masa kat sini. Sama dengan dalam buku teks tu. Ni cuma nota saya buat sikit lah. Sorry. Okay. Ni jarak masa. Kalau kita tengok kat sini, graf jarak masa. Okey. Untuk dapatkan, kalau kat sini perjalanan dia daripada O hingga S dalam meter dan masa yang diperuntukkan adalah 0 ke T besar ni. Yang ini tak nampak sangat sebab dia adalah tak ada nilai kat sini. So saya akan reverse macam ni je lah. Share screen ke? Ke tak? Share screen. Tak ada keluar. Tak keluar. Yang ni saya share tak nampak? Tak nampak, dia tulis 47 graf gerakan saja. Oh ya ke? Saya nampak kat sini keluar jap. Ada keluar tak? Tak dekat skrin kita punya Google Meet ni ada tak? Di bawah ada. Ada Okey. Yang ini saya nak sama je dengan buku teks, cuma saya buat nota lagi ringkas lah kat sini kalau nak buat revision senang. Okey. Yang ini graf jarak masa. Awak kena pastikan betul lah sebab dia akan ada dua graf. Satu graf laju masa dan yang ini jarak masa. Okey. Perjalanan dia daripada, kalau kat sini kita terus boleh tengok jarak 0 hingga S kat sini. So daripada O ke T1, perjalanan ke A ni jarak dia sama dengan S1 dan peruntukan masa dia adalah daripada 0 hingga T1 ya. Okey. So dia punya, kalau soalan ni nak tanya kadar perubahan laju, so dia akan jarak bahagi masa. Kalau awak tak ingat pun awak ingat graf ni, meter mesti bahagi dengan jarak mesti bahagi dengan masa. So paksi Y bahagi dengan paksi X. Maksudnya kat sini nak tahu dia punya ni, kita boleh baca je kan. 0 ke S1 ni berapa? Boleh. Bahagi dengan paksi X.
kosong ke T1. Tapi contoh kat sini kalau kita nak yang B ke C ni laju dia sama juga. Cumanya dia akan tolak lah sebab dia hanya saya ni. Boleh. Okey, kalau kat sini awak kena tolak lah sebab dia kecurunan ni sahaja kita ambil. Dan nilai paksi Y yang kita ambil hanya S1 kepada S besar ni. Maksudnya nak tahu yang kat tengah ni, kita kena tolak S, tolak S1 bahagi dengan T, tolak dengan T2 ni lah untuk tahu berapa kat sini. So yang ni kita akan dapat laju dia. Laju bersamaan ni, so saya tak tahu dia punya nilai ni. Maksud contohlah kita buat 2. Yang ni 1 kan. Tapi cepat. 4. Contohlah 6. Okey. 6 tolak 4. Ni masa 6 kat bawah tolak 4. So S1 ni kita buat 2. Okey, 2, 4. Okey, so nak tahu kat sini 4 tolak 2. 4 tolak 2. Okey. So dia akan dapat 2 per 2 kan? So bersamaan 1. 2 per 2 kan? Kau dapat apa? Sekejap. Dapat. Okey, dapat. So bahagi 2 bahagi 2, 1. So 1, awak tengok kat sini meter saat. So dia akan jadi meter per saat ataupun meter per saat negatif 1. So nilai ni awak kena letak 1 meter. Maksudnya unit ni penting lah. Contohlah awak dah betul 1 ni. So kalau awak tak letak unit ni akan kehilangan markah lah. Contoh kat sini 1 markah. 1 nilai saya tak pasti dia punya unit ni berapa markah. Tapi ada juga markah dia lah. So pengiraan pun kena lah. 4 tolak 2 ni awak kena letak lah. Tapi last tu kalau awak letak kalau ikutkan setiap ni awak kena letak lah. Ni M, ni S kan. S pergi naik atas jadi meter per saat negatif 1. So kalau awak nak tulis 1 meter per saat pun boleh. Tapi kebiasaan kita akan terus apa? Nak tanya apa tu? Ni apa? Daripada mana kan? Kalau awak tak ingat macam mana nak kira, awak ingat macam ni. Macam mana nak dapat meter per saat negatif 1? So dia mestilah paksi Y bahagi dengan paksi S. So dia akan dapat laju lah untuk graf ni. Kalau yang A to B ni, maksudnya daripada origin kepada A ni dia bergerak. Daripada A dengan A hingga B ni dia stop kejap, lepas tu dia sambung balik pergi ke C ni. Dengan laju yang kita kena cari lah. Yang kita cari tadi contoh je, nilai yang saya bagi ni contoh je lah tadi. Okey, setakat ni boleh? Boleh, sikit-sikit boleh. Okey. Sebab dia ada satu lagi graf. Takkan awak tertekan. Okey, kalau yang untuk graf ni, kalau dia macam ni, dia tak bergerak.
Okey, yang ni jarak dia, nak cari jarak dia macam biasa je lah. O ke S. O ke S, okey. Yang masa O hingga T besar. Okey, untuk yang sebelah ni. Okey. Okey, untuk yang sebelah ni sama juga. Cuma beza dia ada kecerunan yang ke bawah ni. Kalau kecerunan ke bawah Q ke R ni, maksudnya dia dah pergi dekat P. Lepas tu dia stop kejap, lepas tu dia balik. Maksudnya Q ke R ni dia balik, dia pusing balik ke origin lah maksudnya. Dia dah sampai dekat S kan. Okey, awak kena tengok graf ni, jarak masa. So, kalau untuk graf ni dia kembali kepada asal, dan satu lagi dia punya ni negatif, maksudnya hal laju dia berkurang, laju dia berkurang. Dan dia punya ni pun sama je, dia akan dapat negatif lah kat sini. Kalau dia menurun negatif ke? Kalau naik positif ke? Betul. Okay. Sama je, dia macam apa? Yang masa ni dia akan tolak kan. Maksudnya contohlah kat sini berapa 2, 4, 6. Contoh saya bagi nilai kat sini 2, 4, 6 kan. Yang ni 0, 2, 4. Contoh dia nak Q, laju Q ke A. So kalau kat sini kita akan 0 tolak 4 lah kat sini. Sebab tu dapat negatif. 0 tolak 4. Dia kena jarak yang last akan tolak jarak yang awal. Maksudnya R punya titik ni untuk paksi Y sama dengan 0 kan. Untuk paksi Q pula Y sama dengan 4. Saya buat contoh je lah. Per dengan 6 tolak 4. So awak akan dapat berapa kat situ? Okey. Negatif 4 bahagi 2. Okey, dapat So dia berkurang sebanyak negatif meter per saat negatif 1. Laju dia berkurang lah. Kat sini nak tunjuk. So memang kalau kecerunan ke bawah ni memang awak akan dapat negatif lah. Dan yang kat sini sama lagi, dia stop apa dia? Ada nak tanya ke Firdaus? Tak. Okey. Dah Okey, setakat ni faham Okey. Saya awak tengok dulu sekejap sebab saya nak tunjuk graf lain pula ni. Tengok betul-betul. Okey. Kalau graf ni dia akan cari laju, masa, lagi satu purata laju tu. Purata laju dia combine dengan apa? Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Untuk graf jarak masa dengan laju masa, formula dia sama. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Maksudnya purata yang kat sini, jumlah jarak bahagi masa. Dapatlah purata dia. Awak salin ke? Tak apa, nanti saya bagi PowerPoint ni.
Okey. Okey, next. Yang ni graf laju masa meter per saat negatif 2. Yang ni sekejap saya ambil pen. Highlight pula. Okey. Laju. Yang tadi kita macam mana nak hasilkan yang ni yang graf tadi. Graf tadi. Ni hasil dia. Ni sambungan dia lah, maksudnya kat sini ada masa, kat sini dah ada laju. Yang tadi kita nak cari laju, sekarang dia bagi graf laju masa. So kat sini kita akan jadi kecerunan dia ni kita akan cari pecutan. Okey, kalau kat sini dah ada meter per saat negatif 1 dan saat. Okey. Sebab itulah dia akan jadi bila dia bahagikan meter, saat, ini pen. Sekejap. Jadi okey dah. Meter, saat, negatif 1 kan? Okey, saya cakap CY bahagi CX. Bahagi saat kan? So, awak nak tahu dia punya graf tu graf apa? Contohlah awak tak, awak blank masa tu. Awak pun tengok dia punya unit pun awak boleh tahu dia punya ni macam mana. Dia nak pecutan ke dia nak laju. So, yang ni kenapa tak boleh nak nulis ni? Okey, meter saat negatif 2. Sebab yang ni naik atas, dia akan jadi negatif. Okay. So, yang kat sini kecerunan dia positif. So, apabila awak nak cari pecutan bersamaan dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan dia punya masa. Nanti satu. Contohlah nilai kat sini. Saya ni tak nak bagi nilai yang susah sangat lah. So V dia berapa? 4. 4 tolak 2 bahagi dengan masa 2 tolak kosong. So 4 tolak sama juga macam tadi kan, dapatlah 1. Tapi yang ini adalah pecutan. Yang tadi laju okay. Meter saat negatif 2. Okey. Beza dia unit. Okey. Kalau nilai dia ni memang dia punya apa tu? Formula sama je. Cuma unit yang berlainan. Kalau tadi kat sini jarak kan. Jarak awal, jarak akhir tolak jarak awal bahagi dengan masa. Masa still sama, yang atas ni je lain. Disebabkan kat sini dia dah tukar kepada laju kan. So masa still sama je lah. Yang biasa. Masa awal tolak masa akhir. Terbalik. Masa akhir tolak masa awal. Dia akan dapatlah 1 meter per saat negatif 2. Sebab kat sini laju. Laju dia punya unit berapa? Meter per saat. Meter per saat kan? Meter per saat ataupun meter per saat negatif 1. Bahagi dengan saat. So dapatlah meter per saat negatif 2 ni. Okey. Kalau graf ni Q ke A, Q ke A.
Okay, Q ke A. Q ke A ni dia laju seragam. So dia maksudnya kat sini A equal to 0. Maksudnya dia tak ada pecut lah kat sini. Maksudnya dia akan gunakan laju sama dengan 4 meter per saat daripada Q ke A. Daripada masa 2 hingga ke 4 ni dia tak ada pecut lah. Sama. Kelajuan 4 meter per saat sahaja. So daripada R ke S pula, awak akan dapat negatif ni kan. Kalau negatif maksudnya dia dah sama juga dengan tadi. Dia kurang laju. Maksudnya daripada 4 ni, kelajuan 4 ni dia turun slow-slow. Tapi kita nak cari kat sini ni kita akan dapat nyah pecutan lah sebab laju dia berkurang dan kecerunan dia negatif. Akan dapatlah nyah pecutan. Kat sini awak dah kira ke? Dah betul tak? Awak kira ke? Kira yang 4 tolak 6 ni. Okey, 4 tolak 6 negatif 2. Bahagi dengan 6 tolak 4 2 kan? Sama je dengan tadi. Nilai yang sama saya guna. So awak akan dapat negatif. Sekejap. Tulis kat sini sikit. Okey. Nyah pecutan dia macam ni. Kita akan guna yang ini juga, cuma dia ada negatif kat depan. So awak nak cari nyah pecutan, nak guna yang ni pun boleh. Cuma nyah pecutan ni apabila dah ada perkataan nyah, negatif tu tak perlu ditulis lah. Kalau awak nak tulis juga, awak kena contoh saya buat satu Okey, dia punya ni S berapa dia boleh nilai Y? Kosong kan? Kosong tolak 4 bahagi dengan yang ni macam biasalah. 6 tolak 4. 6 tolak 4. 6 tolak 4. Negatif 4 bahagi 2 kan? Dapat negatif 2 kan? So yang awak cari ni adalah A. A ni adalah pecutan. Kalau dia nyah pecutan, ini cara saya lah. Kalau dia dah ada nyah, maksudnya kat sini tak perlu letak negatif. Tapi kalau cara saya nak bagi nampak kan dia nyah. So kita tambahkan negatif dekat dia punya formula ni kat luar. So walau macam mana pun awak akan dapat nilai yang positif lah kat sini. Sama dengan negatif darab dengan negatif 2 meter saat negatif 2. Awak akan dapat 2 meter saat negatif 2. So kalau dia nyah, formula dia sama je. Cuma awak kena darab dengan negatif kat depan. Faham? Sebab nyah ni menandakan dia berkurang. So awak nak khabar nak bagi tahu dia punya berkurang sebanyak mana. Sebab nyah ni dah menyeliputi negatif tu lah kalau ikutkan. Kalau dia nak contoh kalau dia nak nyah pecutan, awak kena tulis nyah pecutan sama dengan 2 meter per saat. Contoh kalau dia nak pecutan tapi awak dapat negatif so awak tulis pecutan sama dengan negatif 2 meter per saat negatif 2. So kat sini saya nak
highlight sikit lah. Kalau awak nak tulis kalau soalan tu memang nak nyah pecutang, awak tulis nyah pecutang, dia memang nilai dia positif. Walaupun awak dapat negatif, nyah dia dah mewakili negatif tu sebenarnya. Saya nak bagi tahu yang tu je, nak bagi nampak. Boleh. Dia punya formula sama je dengan apa nak cari ni. Kalau saya tambah negatif pula kat depan ni sebab ni adalah apa dia punya nilai nyah pecutang. Okey, yang ni laju dia seragam nyah pecutang. Okey. Awak salin ke? Salin. Okey, tak apa. Dia kena uji. Tak. Yang slide ni memang saya akan bagi nanti. Jangan panggil orang je. Kenapa? Okey. Yang ni boleh Firaus? Saya tengah kat awak je ni. Mana yang lain? Tahu dah je. Biasa diorang ada juga 2-3 orang rasanya. Tak apalah. Diorang ni saya dah ada cerita dah sikit. Saya nak revise balik je. Boleh teruskan? Siapa ni? Sekejap Okey. Saifullah. Hai. Tengok slide saya lah dulu. Mana alih suruh alih tu. Alih patang. Ada lagi ke yang nak masuk? Duduk bangun mereka. Tahu kok. Okey. Saya buat ni sebab Max ni tak nampak kalau saya bagi latihan macam tu di dalam group. Sebab tu saya suka buat Google Meet ni. Okey. Yang ni ringkasan lah. Untuk tajuk kita graf gerakan Bagi yang baru masuk tu okey, kat sini saya revise juga daripada gambar tadi sebenarnya. Tapi yang ni daripada muka surat. Kalau yang ni ada je dalam buku teks. Cuma saya dah crop masuk dalam PowerPoint je. Awak boleh buka muka surat 208. Okey, dah buka. Dah. Okey. Okey, kat sini graf jarak masa. Contohlah saya bagi nilai dia M dengan S. Jadi meter per saat
Okey, macam ni lah kira tulis dia. Yang ni saya bagi meter saat negatif 2. Sebab yang ni dah meter saat negatif 1. Ni saat. Okey, ni saat. Ni meter lah. Kalau kat sini macam tadi, kecerunan ni kecerunan ni kan positif kan. So kecerunan ni adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Ikut tu laju. Maksudnya apabila awak sama je lah dengan laju. Awak akan dapat laju iaitu dalam unit meter saat negatif 1. So kat sini jarak M bahagi S. So dapatlah MS negatif 1. S naik atas jadi negatif 1. Okay. Kalau awak tak ingat kan, awak ingat kalau kecerunan macam ni kan dia positif kan. Sebelum ni ada belajar yang kalau macam ni memang dia akan dapat negatif nilai dia. So daripada sini perubahan jarak S tolak maksudnya jarak S tolak jarak maksudnya jarak awal akhir tolak jarak awal bahagi dengan kan kita nak kira kecerunan ni saja kan. So sampai masa T1 sajalah. So masa akhir tolak masa awal, T1 tolak origin. Takkanlah awak nak ambil T3 ni. Ni jauh dah ni. Ni sampai A je dulu. Contohlah dia biasanya soalan tu nak yang jaranglah ditanya A to B ni. Tapi kalau ditanya A to B, awak tengok ni. Kecerunan adalah sifar. Sebab bentuk dia mendaftar ni kan. Macam ni je. So kat sini dia sifar sebab dia berhenti. Daripada masa T1 hingga T2. Kat sini kan jarak kan. Dia dah sampai dekat S ni. So dia pun berhenti kejap. Dia pergi beli makan ke apa ke. Ataupun dia pergi sekolah contoh. Contohlah. Awak pergi sekolah dengan laju berapa saya tak pasti ni. Sampai dah sekolah. Okey. Lepas tu pukul berapa balik? Pukul 2 contoh kan. Awak berhenti berapa 5 jam kat sini kan. So awak balik. Awak slow je bawa. Sebab dah letih belajar. Dah balik. Ni rumah awak lah contohnya. Awak pun dah balik sampai rumah. Maksudnya kat sini. Nak responding. Okey, sekejap. Faham tak macam mana perjalanan dia bergerak ni? Contoh yang ni, awak nak pergi sekolah. Ni rumah awak. Ni rumah kan. Ni sekolah. Yang ni, nampak tak? So, kembali kepada rumah awak lah. Contohlah pergi sekolah dah lambat kan. Awak pun mestilah bawa motor ke bawa apa. Berjalan ke naik basikal ke mestilah laju kat sini. Okey. Lepas tu dah berhenti dah kat sini. Berhenti kat sekolah ni. Berhenti kat sekolah. Awak belajar. Lepas tu awak nak balik. So awak tak perlu nak rushing lagi balik rumah je pun kan. So kelajuan awak tu daripada ni slow je lah. Kembali ke balik rumah. Okey. Okey, tu je. Untuk yang ni B ke C adalah gerakan menuju ke asal. So dia punya laju pun negatif lah. Menunjukkan arah bertentangan. Maksudnya balik semula. Okey, untuk yang ni. Okey, untuk yang sebelah ni pula kita akan cari pecutan lah. Yang ni saya nak bagi contoh apa ya.
laju, masa, tempat. Kalau yang ni jarak dia cari dekat graf je lah. Dah ada saya takut tukar dengan yang ini. Oh, yang tadi saya lupa. Sekejap. Yang ni dia kat sini kan tak ada jarak. Kan? So nak cari jarak macam mana? Okey, nak cari jarak adalah luas tapak. Ni lah. Contoh dia nak jarak daripada masa 0 ke T1 kan. Dia kena cari luas ni. 3 ke? Apa? Kejap, ada yang masuk ke? Kejap. Sedang. Ada. Okey. Minimal Zairi. Okey. Tengok je saya punya ni. Saya terskip yang apa? Yang jarak ni. Okey, tadi macam mana nak cari jarak dia untuk graf ni, laju, masa. Graf pecutan lah kalau ikutkan untuk cari pecutan. Kalau laju plus masa ni, dia akan cari A. A itu adalah pecutan. Nak cari A. Okey. Contohlah dia nak jarak daripada masa 0 ke T1 kan. Saya dah tak cukup ruang. So, dia akan cari luas ni. Luas tapak. Yang ni sahajalah. Ni. Sekejap saya colour sikit lah. Yang ni. Oh ni. Sekejap. Okey, dia punya luas ni berapa? Awak dapat luas ni, awak dapatlah jarak daripada masa origin to T1 ataupun daripada P ke Q. So macam mana nak cari luas ni? Ni bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Siapa tahu? Boleh tak? Sekejap. Ni bentuk trapezium ya. Macam mana nak kira luas tapak trapezium punya formula? A sama dengan macam mana? 1/2 darab dengan tambah jumlah 2. Jumlah 2 apa? Trapezium 1 tambah trapezium 2. Salah. 2 sisi selari ni. Nampak tak? O to P dengan T1 to Q ni. So awak akan dapat berapa tu? Contohnya saya dah letak kat sini 2 kan. Ini 4. So jadi 2 tambah 4 lah kat sini. 2 tambah 4. Jarak dengan tinggi dia berapa? Ni. Ibaratlah kalau awak tak nampak, awak cuba imagine trapezium tu macam ni. Dan awak letaklah nilai dia berapa kat sini. Kalau sini 2, ini 4. Di sini berapa? 2 kan? So tinggi dia 2. Dapat tak 6? Dapat tak 6? So yang ni boleh potong. Jadi 2 tambah 4, 6. So 6 meter. Tengoklah dia punya guna ni apa? Meter kan? Nilai
unik dia. Okey. Contohlah dia nak jumlah jarak semula A plus B plus C. Kalau B tahu macam mana nak kira kan jarak B. Jarak B. Boleh tak yang B ni? Lebar, jarak panjang sama. Ni segi 4 tepat kan? So panjang jarak lebar. Lebar sini berapa? 4 atau kat sini. Awak jangan ambil terus 4 tau. Nanti jadi bentuk lain ni. Tapi boleh je kalau dia nak contoh A dengan B kan. Dia boleh jadi trapezium lagi kan. So kalau yang trapezium ni sama lah juga 1/2. Darat 2 sisi selari yang ni dengan yang ni. Darat tinggi dia ni. Tapi kalau awak nak kira apa? Satu-satu pun boleh. Kalau dia nak jumlah jarak senang lah. Kira yang trapezium besar ni plus dengan C ni. C ni segitiga. Biasalah kira dia 1/2. Jarak tinggi. Lebar. Boleh. Boleh dapat tak? Okay. Dua tolak 4 dulu. Tinggi dia. So dia punya kita ambil balik nak M tambah berapa ni? So 6 tambah 8 14 tambah 4 18. Tu tak saya kira ni. Yang ni tahu je lah macam mana. Awak kena ingat apa? Setiap satu punya ni lah. Boleh dapatkan tak? Sekejap, ada yang nak masuk ke? Sekejap. Hai, tinggal 2 orang je mana? Siapa tu tak ada yang masuk tu? Tahu lah. Hilang. Slow. Oh, okey. Selalu buat apa? Kalau nak tunjuk ni ke korang guna Cikgu Aino buat macam mana? Telegram. Telegram. Tapi kalau dekat Telegram tu kan, kalau saya nak tunjuk tu susah lah. Dia punya pengiraan. Boleh share screen ke? Share screen. Oh, saya punya phone lah problem. Sekejap.
Nanti saya cek dulu macam mana. Dia kan boleh voice chat kat situ kan. Dekat voice chat tu boleh share screen ke maksudnya? Boleh. Boleh. Nanti saya cubalah dulu. Saya tak pasti. Sebab phone kan benda tu dekat phone, jadi kalau saya buat kat laptop takut tak menjadi. Sebab saya suka yang space besar sebab saya nak tulis. Nanti saya cuba sebab kalau Telegram line slow boleh masuk lagi Tak silap saya Telegram pun Dia kena data. apa? Kalau guna Telegram dia dah makan banyak sangat data. Oh, okey. Nanti saya cuba. Kalau boleh saya invite dalam Telegram chat. Tapi saya kena ni dulu lah sebab saya nak buat dekat laptop. Guna laptop boleh je tu. Sekarang ni guna laptop je. Saya tak biasa dengan yang dekat laptop, yang voice chat dekat laptop. Okey. Tapi kalau saya buat Telegram tu, ramai ke masuk? Kalau sama je saya buat kat sini je lah. Tak pasti je. Okey. Nantilah saya tengok dulu yang mana senang saya buat lah. Kalau saya rasa macam susah juga nak tunjuk, saya kena buat dekat Google Meet jugalah. Senang nak share presentation. Okey, boleh yang ni? Okey. Okey, jarak adalah luas bawah graf. Okey. Yang ni awak kena tahulah segitiga punya formula. So maksudnya kena cari segitiga, luas segitiga P plus letak Q dan segitiga untuk so dapatlah berapa meter ataupun unit apa-apa je lah, km ke. Okey, kecerunan adalah perubahan laju bahagi perubahan masa. Tahu tak macam mana ni dapat laju masa kat sini laju bahagi masa akan dapat pecutan sama dengan pecutan. Dia buat asing tapi sama je, equal to A pecutan. So O ke P adalah kecerunan positif. Maksudnya dia pecut. Laju bertambah, pecut. So yang ni sama kira dia macam mana nak cari pecutan. Kalau awak tak ingat, dia memang Y bahagi X, paksi Y bahagi paksi X. Tapi dia laju akhir tolak laju awal. Maksudnya V tolak untuk O to P V tolak bahagi dengan perubahan masa. Saya silap ke? O. Ni O Kenapa O ke? Kenapa kalau kita start memang kosong kat sini kan? Apa dia? Boleh tak? Kita tak nampak saya share ni. Awak tengok balik lah sebab mungkin dapat macam banyak je. So sebab dia tak ada nilai jadi macam awak tak nampak sikit lah. Ni laju akhir tolak awal. Ni. Kita cari O to P ni.
penciptaan. Okay. P to Q adalah dia menggunakan laju V. So daripada sepanjang P hingga Q ni V. Dia tak ada perubahan laju. Kalau dekat O to P ni contohlah kat sini 2, lepas tu dia naik lagi 2 jadi 4, naik lagi dia jadi 6. So kat sini 6 dia sepanjang P to Q ni. Oh, yang ni boleh. Kalau dia tanya boleh describe sikit pasal P to Q ni. Kalau graf laju masa ni dia seragam lah. Kalau graf yang kat sini terangkan A to B ni. Dia berhenti. Okay? Kalau graf jarak masa. Kalau graf laju masa dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Iaitu bersamaan dengan V meter per saat negatif 1. Meter per saat ataupun meter saat negatif 1. Okay. Ini boleh P to Q sama je. Laju seragam. Tiada perubahan laju. Dengan V. Kecurunan adalah sifat. Kenapa ada tekan apa-apa kat sini? Sekejap ni. Okey. Q to R. Dia akan dapat penyah penciptaan kat sini negatif A. Tadi saya dah cerita macam mana negatif V tolak 7 bahagi perubahan masa. T3 Okey. Dapatlah. Dia akan dapat nilai yang positif oleh tu kan. Sebab kalau awak nak tulis pecutan A equal to ada negatif lah kat sini. Kalau awak nak tulis nyah pecutan dia tak akan ada negatif kat depan. Sebab nyah tu dah mewakili negatif tu. Okay. Q to R. Okay. And last kita nak tengok untuk tajuk ni. This one. Okay, yang ni dia bagi nilai. Nampaklah sikit kan? Okay, untuk jarak. Okay, untuk graf ni jarak masa. Okay. A nak apa? Laju objek 1 jam pertama atau 1 jam terakhir. Okay, sama dekat situ. Okay, yang dia tulis kat sini okay, dia bergerak balik je ni. Okay, 50 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Ataupun kat sini pun boleh cari jugalah. Sekejap saya tulis. Tapi dia nak laju okay. Okay, kat sini tadi saya cakap negatif kan. Tapi sebenarnya graf ni nak tunjuk dia balik je. Actually dia kat sini. So dia punya tu sama je lah 50 meter 1. Okay. Awak ingat macam ni je lah. Sebab dia sama ada dia berkurang. Cik mana saya tengok slide ni. Okay, sama ada awak nak tulis macam ni
macam ni. Negatif ni graf dia je menunjukkan negatif, tapi dia punya laju tu sama je lah. Sebab dia nak cakap graf ni nak tunjuk dia balik semula je. Maksudnya daripada rumah awak ke rumah awak balik. Negatif maksud dia balik semula. Contoh A, U, B, C. So untuk tapi dia punya laju ni sama je. So disebabkan okey, boleh A tu U. Ni dia berhenti. Ni dia balik semula. Okey. Lepas tu contohlah dia nak laju purata kan. Laju purata objek berada dalam keadaan pegun. Yang ni tahu kan, A to B adalah pegun. Maksudnya yang mendatar dan tiada keturunan berhenti. Maksudnya berhentilah kat sini, dia stop. Kat mana? Awak kena bagi tahulah. Itu A, B. Contohlah C saya tambah. Laju purata dia nak, laju purata. Jarak dia macam mana nak kira? Pergi dan balik, pergi dan balik. Jadi 50 km tambah 50 km lah. Okey, 50 tambah 50. Bahagi dengan masa. Sekejap. Ada yang nak masuk ke? Okey. Okey. Bahagi dengan jumlah masa. Ni jumlah masa 3 kan? Bahagi 3. Awak akan dapat point kan? Betul. 33.3333. So awak ambil 2 je lah. Laju purata meter saat negatif. So okey, saya nak tunjuk yang ni pula, laju masa. Okey, pecutan 40 saat pertama. So awak tengok saat. So saat 40 sampai sini je lah. So awak akan laju akhir tolak laju awal kosong. 40 masa akhir tolak masa awal kosong. Dapatlah 0.7 meter saat negatif 2. Macam mana dapat saat negatif 2 ni? Ni bahagi ni. N saat negatif 1 bahagi saat naik atas jadi saat negatif 2 ya. Okey, pecutan 50 saat terakhir. Yang ni sebab dia cakap pecutan. So awak follow je formula ni. Jadi hal laju akhir dia kosong kan? Kosong tolak hal laju awal dia 50 saat terakhir yang ni kan? Awak tengoklah 1.5 tolak 100 dapatlah 50 saat terakhir. Lagipun kalau yang ni pun tak ada zero ni, zero pecutan. Tapi laju dia adalah 30 meter per saat negatif 1, seragam. So kat sini nampak tak nilai negatif ni adalah sebab dia nak pecutan. Kalau dia cakap nak nyah pecutan, contohlah nyah, awak hilangkan je negatif ni. So dia nyah bersamaan dengan 0.6 meter saat negatif 2.
Faham? Boleh beza tak kalau soalan tu nak pecutan atau nyah pecutan? Boleh. Kalau pecutan awak stay maintainkan negatif dia kat depan. Okey, untuk si laju seragam selama 1 minit AB. Okey, inilah. Dia laju dia bersamaan 30 daripada masa 40 hingga 100. Maksudnya dalam masa 1 jam 1 minit. Saat ni kan. Okey. 100 pada 40, 60, 60 bersamaan 60 saat sama dengan 1 minit. Sebab itulah ada 1 minit kat sini. Tapi kalau awak nak tulis 60 saat tak ada masalah pun. Okey, dia punya laju purata pun samalah nak cari jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tapi kat sini kena cari jarak dia. Jumlah jarak dia macam mana nak cari? Kena carilah tang A, B, C. So macam mana nak cari laju purata dia? So jarak awak kena cari segitiga A tambah B tambah segitiga C bahagi dengan jumlah masa dia berapa? 150 saat kan. So carilah dapat 250. Ke berapa? awak cari ke? Sebab yang ni saya malas nak kira lah. Sebab banyak sangat ni. Tapi macam tadi lah yang saya tunjuk A plus B plus C kan. Tapi kalau awak nak cari lagi cepat boleh juga ni. Daripada A dengan B ni boleh combine. Ia akan jadi trapezium juga. A plus B ni boleh jadi trapezium yang besar lah. Plus C. Tapi kalau nak cari satu-satu boleh juga. Ataupun A awak nak cari dulu. Yang AB tu 40 saat ke ni pun boleh juga ni jadi trapezium. Tapi trapezium ke sini lah. Trapezium depan, trapezium belakang. Tapi kalau awak takut keliru, awak kira lah A dulu, B dulu, C. Macam tu. Bagi 100. Kalau you nak jarak saja, yang atas ni saja. Boleh setakat ni. Tapi kalau awak nak lagi banyak contoh ni. Kalau nak lagi banyak contoh dekat buku teks ada awak boleh tengok. Okey dah settle untuk tajuk ni. Boleh saya masuk tajuk baru sikit je. Lepas tu minggu depan kita study untuk exam. Boleh? Kita, yang next ni lagi senang. Lupa sekejap saya nak share. Okey, habis tajuk yang ni Jom kita masuk. Tengok sikit je lah kalau siang pula awak masuk banyak-banyak. Okey, yang ni surat berapa Sekejap. Awak terus buka muka surat 212 Sukatan serakan data tak terkumpul. Serakan. So kita akan belajar data serakan. Sukatan penting statistik tentang cara nilai dalam satu set ditaburkan. So maksudnya ada beberapa orang nilai dia kita nak kira contoh markah matematik untuk TOV punya. Berapa orang dalam kelas tu daripada berapa markah kepada markah kita nak catatlah maksudnya. Serakan kecil jika set data mempunyai bulat kecil. Okey, nanti kita tengok yang ni. Yang hari ni kita just nak tengok macam mana.
Okay, kita terus kepada contoh sebab dia tak ada apa sangat yang itu. Okay, contoh kat sini jadual menunjukkan, nampak kan ni? Saya rasa dah share. Nampak. Okay ni. Nampak. Kecil. Sebab kalau saya tekan slide tu saya tak boleh nak conteng-conteng dia. Okey, kat sini jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, dia awak tengok kat sini 20 orang murid, so akan ada 20 data. Kenapa jadi pemadam sekejap? Okey. Okey, kat sini awak tengok 52, 60, 62, 47. So data mana yang paling kecil sekali kat sini? This one ni. Okey, sebab dia nyatakan apa dia? Yang ni senang, yang ni yang masih yang senang lagi saya tunjuk. Yang ni kita hanya nak cari beza jisim. So macam mana nak cari beza jisim? Mestilah kita akan cari yang paling kecil berapa? Kan? Dengan yang paling besar berapa? Yang paling kecil awak tengok daripada taburan serakan ni. Paling besar. Paling besar berapa unit? Berapa unit? Berapa? Ni kan? Jawapan ada kan? Okey, 47. So awak senaraikan dulu. Jisim terbesar 79. So saya tulis kat sini 47 kg. Yang besar 79. So dia nak apa kat sini? Beza jisim. So dia akan besar tak kecil lah. Ni macam ni. Dapatlah jisim. Tolak. Dia nak beza kan? Okey. Okey, yang ni senang sangat-sangat kan. Okay. Sebab itulah saya nak masuk sikit je untuk tajuk ni. Okey. Ni boleh, yang ni macam mana? Pandai boleh baca tak? Macam mana nak baca? Yang ni muka surat berapa? Sama muka surat 213 juga. Okey, Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm sampel beberapa jenis serangga. Okey, ni 3 point. Maksudnya setiap satu peta kecil ni 3.1. 0.1 lah maksudnya setiap yang kecil tu. 3.1 sampailah 3.9 dapat 4. Berapa ni? 4.1 kan? Awak boleh je baca kan? Saya tak nampak sangat kecil kat sini. So kalau awak nak tahu macam mana nak baca dia ni kan. Yang ni kira dulu berapa peta ni. So kalau awak tak tahu dia point berapa ni, awak blank je. Macam tu lah. 4 tolak 3. Berapa? 1 kan? Dia punya beza nilai 2 ni. Awak nak tahu tak tahu dia punya 1 tu berapa. 1 ada berapa petak tu? 10 kan? Yang kecil ni. So kita akan dapat 0.1. Boleh? Macam kita nak buat graf. Contoh kita tak tahu dah berapa. Contoh tiba-tiba data tu duduk kat tengah ni kan. Contoh lah. Nak baca macam mana? So ni nak tahu skala dia macam mana. 4 tolak 3 dapat 1 kan.
Satu ni awak kira petak kecil ni ada berapa untuk bahagikan setiap satu petak tu berapa. So 1/10 lah, kat sini 10 kan. So awak akan dapat 0.1. Contoh yang ni 3, kita baca pula yang kedua. Dia 3 point berapa? 8 ke 9 ni? 3.9. So setiap satu tu 0.1 kan. So 3 tambah 0.1 kali dengan 9 petak kan. So dia akan jadi 3.9. Ni cara nak baca. So yang dia nak apa? Panjang yang mana soalan ni saya tak ambil ni. Dia nak beza saiz terpanjang dengan yang sama lah. Dia nak apa? Dia nak beza beza saiz dalam cm. So yang paling panjang berapa? Ni. Semakin ni semakin panjang lah ni kan. Ni 6 point berapa ni? Ada 3 ni kan, tapi kita ambil yang nilai dia sahaja. Yang paling panjang adalah 6.8. Lepas tu yang paling ni berapa? 3.1. Maksudnya yang paling kecil ni paling besar. Nak tahu beza dia? Besar tolak kecil, dapatlah beza dia 3.7. Setakat ni boleh macam mana nak baca tu? Boleh? Cuba kita buat yang ini. Boleh. Okay, saya bagi. Cuba buat yang ni. Saya nak tengok. Suhu terendah dia berapa? Kita jawab A dulu. Suhu terendah dia berapa? Tidak melekat pada makanan. Tidak melekat pada makanan tisu. 40. Contoh kalau membuat air, melekat air tu dia mana? Masak air. Ada tisu lain. Kita ada tisu basah ni. Letak air, sebab ia terdekat dengan tisu ni. 100. Boleh tak ni? Senyap je. Degree Celsius. Boleh tak dapat macam saya ni? Boleh? Okey, untuk B pula beza dia. Beza. Ha? Macam mana? Okey, macam ni. Cuba baca dulu soalan dia. Suatu kajian tentang takat didih dalam degree 10 jenis bahan kimia yang dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Okey. Dia bagi 10 suhu untuk 10 jenis bahan kimia lah. So dia dah catat ada 10 ni. Soalan dia A. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. So awak cari je nilai yang paling rendah yang mana? Kat sini ni. 45 kan? Okey. So suhu terendah dia adalah 45 degree Celsius lah. Boleh? Yang ni kita hanya observe, kita tengok je. Kita menjawab soalan lah maksudnya. Tentukan suhu terendah dan tertinggi. Tertinggi dia berapa? Saya tengok kat sini 150. So, awak just tulis je.
150 degree Celsius. Okey. Kalau awak tertinggal degree ni, saya tak pasti dia potong markah ke tak. Sebab kat sini dia ada bagi tahu unit dia. Okey. Lepas tu baru awak jawab soalan B tu. Tentukan beza antara suhu tertinggi dan suhu terendah. Baru jawab B. Beza dia 150 tolak 45 berapa? Awak dapat berapa? Ambil kalkulator dah sikit. Kalau tak pasti. Dapatlah 105. Yang ni tak sampai lagi yang susah tu. Yang ni senang lagi. Soalan. Okey. Nombor 2 tu. Tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada hari tertentu dicatatkan seperti berikut. Okey. Ada yang guna sosial media 100 minit, 120, 80, 60, 90. Berapa lagi ada? 120, 60. Okey. Sampailah 12 orang tu. Okey, didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam ni. Okey, awak kena carilah. Nyatakan nilai P dan Q. Masa lebih besar atau sama dengan P. Masa atau kecil atau sama dengan Q. Maksudnya, yang ni yang paling kecil. P ni adalah yang paling kecil. Yang Q ni paling besar sebab dia minimum dia Q. So, yang paling sikit besar kat sini apa? Paling besar 100. Yang ni yang paling kecil dia berapa? 30. So P sama dengan Q sama dengan, kalau awak nak tulis pun boleh je, 30. Boleh. Ni P, ni Q. Masa lebih besar atau sama dengan 30. Masa lebih kecil atau sama dengan 120. Sebab apa Q ni jadi 120? Sebab dia limit dia hanya sampai 120. So lebih kecil atau sama lah. Yang ni sebab apa boleh lebih besar? Sebab dia still boleh lebih pada 30. So kat sini adalah P lah yang paling kecil. Nilai yang paling kecil kita boleh hanyalah 30. Sebab tu 30 ni kita letak kat sini lah sebab hak yang paling kecil adalah, hak paling besar adalah 30. Yang paling kecil. So dia hak dia sampai 120 je. So mesti kecil sama dengan 120 lah. Yang ni paling besar pun 30. Lebih besar. So dia masa ni boleh lagi besar pada 30. Yang ni masa boleh kecil atau sama dengan 120 sahaja. Dia macam guna limit lah. Yang ni nombor 2 ni boleh tak? Kita tak nampak. Kalau yang ini boleh kan? Kenapa cakap dengan suara orang Boleh? Ya? Ada yang nak bercakap ke? Boleh? Okey. Penat lah ke? Okey, sekejap
Okey. Okey, ni last lah. Kita masuk topik ni sikit. Okey, yang ni bagaimana anda membandingkan dan mentafsir ini muka surat seterusnya. Muka surat 214 214 dululah. Okey, ni cara nak plot batang dan daun dan plot titik. Okey, yang ni dia guna cara ni. Nampak tak? Kekuci 27 bermasuk 27. Contohlah nilai kita senaraikan dulu. Dia ada sampai berapa ni? 27 hingga yang paling besar berapa? 50 lebih kan? So yang batang dia ni adalah kepala dia. Apa ada? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 kan? So macam mana nak senaraikan ni? Contoh awak tengok kat sini 27 kan? Kan dia je. Boleh. Boleh tak? Tahu tak macam mana nak buat apa table tu? Dia ambil nombor belakang je ke kena ya? First yang batang tu nombor depan. Lepas tu yang hot 7 dengan 9 tu nombor belakang dia. Ya, betul. Contoh kita baca satu nilai 27 kan? So 2 kat sini dah ada, 7 kita tambah. Okey, sampailah habis. Lepas tu baru awak akan nampak pattern yang mana batang dan daun yang paling banyak. So, banyak. Batang banyak sekali. Okey. So, daripada jadual ni awak boleh buat kesimpulan bahawa markah paling kerap adalah daripada julat ni lah. 40 hingga 49. Ya. So kalau macam ni awak boleh bagi kesimpulan ke kat saya kalau awak tak letak data macam ni. Tak nampak kan? Tak nampak. Okey. Lepas tu saya nak suruh awak cuba buat yang ini. Yang ni plot pula. Yang ni saya tak sempat nak buat tadi. Okey. Yang ni faham macam mana? Nanti saya bagi latih dah. Hang lah kamu buat. Tapi rasanya setakat untuk plot, untuk letak dalam table ni boleh kan? Okey, kalau yang ni plot titik pula. Contohlah. Data berikut menunjukkan skor kumpulan 20 murid kuis biologi. So kita akan buatlah skala daripada 0 paling rendah kan? Hingga yang paling tinggi ada berapa kat sini? 8 kan? 8. Okey. Dia sama juga macam ni. Cuma kita kena plot dia dalam graf. Nampak tak? 0 ada berapa? Contoh ada 2 kan? So awak kena awak kena plot 2 kat sini. Contoh yang satu ada 1 je dan seterusnya lah. Okey, boleh. Maksud kesimpulan dia dalam plot titik di atas, cerapan paling tinggi berapa? Skor paling tinggi? 7. 8 ada? 8. Okey. Dia cakap macam ni, skor yang paling tinggi berapa? Cerapan paling tinggi 8. Cerapan paling rendah 0. Maksudnya nilai. Nilai yang paling tinggi berapa? 8 kan skor dia. Maksudnya cerapan kat sini adalah skor yang paling tinggi berapa? 8. Cerapan paling rendah maksudnya nilai skor yang paling rendah berapa? Dan yang paling lepas tu julat dia yang paling banyak baru 7.
Okay. So macam tadi juga, kalau perhatikan kita belajar yang ini pun sama kan. Suhu paling tinggi berapa? 150 kan. Suhu paling rendah berapa? Cuma yang beza apabila kita guna yang dua ni, dia nak tahu yang paling banyak. Yang paling banyak untuk yang ni, skor paling tinggi. Contohlah yang ini prinsip perakaunan. Kalau kita ikutkan nilai yang paling tinggi adalah yang 50 lebih ni kan. Tetapi yang kekerapan dia julak 40 hingga 49. Jangan tertukar dengan yang ini. Yang ini dia nak tahu beza rendah tinggi tu je. Tapi yang ini apabila data banyak sikit, kebiasaan dia akan tanya kekerapan skor yang didapat tu lah. Sama juga dengan yang ini. Kalau awak macam confused nak tulis cerapan ke apa kan, awak tulis je ni skor yang paling tinggi ialah 8. Skor yang paling rendah ialah 0 kan. So dan yang paling banyak murid dapat skor 7. Okay, yang ni saya tak sempat. Sekejap. Yang ni untuk kefahaman je sebenarnya. Nak buat latihan ke? Ke boleh faham? Sebab cuba awak tengok muka surat 219 tu. Okay, saya tak tunjuk lah kat sini. Saya tak sempat nak crop. So, nanti saya tambah sikit lah yang tu. Sekejap saya share buku teks lah. Sekejap. Dah buka buku surat ni? 219? Dah. Dan saya pula susah ni. Okay. Yang ni yang betul-betul masuk exam. Kalau dia masuk yang inilah, julak, sisihan piawai, apa tu. Korang dah belajar belum yang ni masa form 1 hingga form 3 tu? Mesti ada kan? Tak ingat dah. Okay. Tak silap lah ada. Okay. Okay, yang ini yang kita masuk sikit je lah. Saya nak bagi awak nampak je. Okay, sekejap saya share yang mana dah Google Meet. Okay, ada keluar tak dekat skrin? Tak keluar. Okay, sekejap. Keluar? Okay, nampak tak? Kat sini cara nak cari julat. Okay, Haikal. Buka muka surat 219 ya? Okay. 219. Okay. Contoh. Diberi set data 3423. Kita tak nampak dah. Okay, nampak Julat. Nak cari julat macam mana? Nak cari julat macam mana? Nilai cerapan terbesar
Tolak nilai Yang terkecil. cerapan terkecil. Macam tadi jugalah mencari julat dia. Nilai yang paling besar tolak yang kecil lah. Dapatlah julat antara berapa. Ada yang nak masuk ke? Sekejap. Sakit kepala kah? Ha? Kali kata sakit kepala. Oh. Sakit kepala. Taubat ke? Sorry cikgu. Aduh kesiannya. Okey. Tak apa dah, awak dengar je lah. Nanti awak tanya ke kawan awak yang saya dah masuk sikit tajuk baru ni. Okey. Yang ni senang je. Don't worry. Soalan yang senang nak score. Sekejap mana? Saya punya ni. Okey. Julat sama dengan besar tolak kecil. Nilai besar tolak kecil. So diberi 3, 4, 2, 3, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okey. Kalau nak senang lah. Awak senaraikan daripada kecil ke besar. Maksudnya ascending order. Naik. So nampak sikit lah yang mana paling besar, yang paling. So kat sini dia random je ni. So yang paling besar berapa? 40 kan? So cerapan terkecil 14. So julat dia tolak 2 tu. 40. 26. Okey, dapat 26 Okey, jangan lupa julat macam mana nak cari. Boleh So next. Yang tu nampak lagi. Sekejap kita tengok yang kena guna calculator tu. Next lah kita masuk. Minggu depan saya nak revise yang exam awak. Minggu ni saya akan habis. Kalau sempat dah habiskan. Masih boleh habiskan tak? Okey, yang ni. Yang ni dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Okey. Cerapan yang paling besar 8 kan? Dia sama je, cuma kat bawah ni bilangan murid. Okey. Sama je, cuma dalam bentuk jadual. So yang ni still kita akan cari, kita akan tengok nilai skor dia lah. Skor paling tinggi tolak skor paling rendah. Okey. Yang ni boleh Okay, kita pergi lagi sikit lagi. Okey. Tentukan julat antara kuartil. Yang ni. Mesti awak pening. Kejap ya. Okey, awak tengok. Contoh 5. Kau nak tengok dia punya cara dulu. Okey. Bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Apabila nilai-nilai sesuatu disusun mengikut tertib menaik, kuartil Q1 ialah nilai data berada kedudukan 1/4. 1/4 yang maksudnya kat depan lah. Manakala kuartil ketiga ialah nilai data berada pada kedudukan 3/4. 3/4 ke belakang. So susung yang first kali bila awak dapat data yang 4/4, yang A tu kan, macam tu. Awak susun dulu daripada kecil ke besar. Tentukan median data itu. Awak tentukan, awak bahagi dia kepada 3 kuartil. Kita tengok dulu, kita baca dulu. Bahagikan set data kepada 2 bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan selepas median. Q1 ialah data berada di tengah-tengah. Q3 ialah berada di tengah-tengah bahagian selepas median. Okey.
Jika bilangan ganjil Q1 dan Q3 akan diberikan. Okey, yang ni kita tengok contoh lah, lagi senang. Nampak tak? So dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlah antara kuartil 20 kali 6. Okey, jap. So yang ini awak kena bahagikan dulu. Okey, awak cari median dulu. Macam mana nak cari median? Cari yang tengah. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang first kali awak kena cari medium dulu. Yang okey, awak dah susun betul-betul sama dengan dia tak? 4 hingga 23 ni. Boleh tak? Ke dah hilang dah? Banyak. Jangan, saya kena tulis lah baru awak nampak. Saya rasa awak tak nampak kan. Sekejap. I feel like cannot imagine ke. Okay, ni dia dah ikut susunan kan. Saya rasa awak tak nampak jumlah antara kuartil ni macam mana nak buat kan. Oh, dah nak pukul 11 dah. Dah sangat matematik ni nak buat. Ni saya tunjuk satu je lah. Siap pula awak tak nampak kan. Ya, senang je ni. Okey, nampak skrin saya tak? Sekejap. Ke tak share? Tak ada? Nampak? Oh. Okey, saya ambil soalan dia je. Okey, first kali awak kena cari medium. Kalau sebelum ni kita belajar julat aja kan. So skor paling tinggi tolak yang rendah kan. So yang ni julat antara kuartil. Dia akan ada pecahan dia. So nak kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, antara ni 11 kan? So awak cari yang berada di tengah-tengah. Yang mana? 1, 2, 3. Awak potong lah. Satu potong. Kalau awak tak nampak awak buat macam ni. Nampak tak saya buat macam mana? Awak potong. Dan awak akan nampak mana medium tu. Nampak nombor 3 pula. Okay. This medium. Lepas tu kan saya boleh padam ni awak tu tak boleh padam. Saya nak padam, nak tunjuk Q1 and Q3. Q1 and Q3 adalah Q1 dia tengah antara yang kat depan ni. Q1. So macam tadi juga. Sekejap, dia ada pilih warna lain kat sini. Okey. Potong. Dapatlah. Q1. Senang tak cari dia? Okey. Kalau yang ni cari Q3. Dekat nombor 2. Okey. Dapat? Tapi buat macam ni lah nak bagi nampak.
Tahu tak Q2 tu kat mana? Adalah medium. So, nak tahu julat dia. Julat antara kuartil adalah apa dia? Q3 tolak Q1. Q3 berapa? 20 tolak 6 dapat 16. 14. okey. Faham setakat ni? Faham. Kalau awak tengok buku tu, oh serabutnya. Kan? Kejap. So first kali awak cari medium. Cara dia macam tu lah, potong-potong macam saya buat tu, dapatlah M ataupun Q tu sama dengan 13. Yang kedua, cari sama ada Q3 ataupun Q3. Yang ketiga, carilah julat dia. Yang ni kita panggil julat antara kuartil sebab kita cari Q1, Q2, Q3. Kalau yang banyak QQ ni dia nak julat antara kuartil. Q ni kuartil. This one lah. This one. Okay, setakat ni faham yang ni baru satu. Faham. Bolehlah buat untuk contoh yang bawah ni pula. Okay, faham ya macam mana. Tapi first awak kena susun dia daripada kecil ke besar. Kalau tak awak takkan jumpa Q1, Q2, Q3. Okey, yang B tu sebab apa dia bahagi dua? Dah tahu ke belum? Sebab dia ada nilai yang Belum. okey, nampak tak? Dia tak ada macam yang nampak beza A dengan B, nampak tak? Sebab dia tak boleh nak tentukan. Nampak tak Q1 tu? Ni Q1 yang nampak anak panah saya buat. Sebab dia tak ada nilai yang kat tengah-tengah. Faham. So, kita akan ambil dia punya ni lah mean point. Mean point antara dua ni pula lah. Maksudnya kan kalau tu 14 tambah 14 bahagi 2 dapat tengah-tengah kan. Kita nak dapatkan tengah-tengah dia. Kalau Q3 20 tambah 21 lah. Yang ini Dia tambah lah. ya, sebab dia tak ada macam extra macam 6 ni kita nampaklah satu je kan. Kalau yang ni dia macam dua-dua. Dia tak boleh berpisah dengan kawan dia. So kita akan ambil pasangan 14 ni satu, yang 14 ni satu dan combine kita akan dapat dia punya kat tengah tu berapa. Macam tu. Okey. Saya takut awak silap faham dengan A tu. A tu mudah lah sebab dia dah terus dapat Q kan. Saya tak tunjuk boleh kan? Boleh. Okey. Dan C samalah. Okey. Setakat tu je lah dulu. Siang pula awak. Kau tambah banyak-banyak kan? Ni Jadi kalau sekolah lagi cikgu ajar ke cikgu anak? saya ganti sampai bulan 11 je. Tadi sekolah lagi bukan cikgu ajar. No. Bukan. Kenapa tanya? Tahu lah. Okey. Faham Tiga ini sampai bulan 12 lah. 9 hari bulan 12. Maksudnya saya last 30 hari bulan 11.
Saya last 30 Dia 12 ulangi. seminggu. Lepas tu seminggu tu saya tak pasti siapa yang akan gantikan. Tapi contohlah saya dah habis sampai 30 hari bulan 11 tu. Kalau nak tanya pun boleh, still boleh tanya. Okay, boleh? Kita akan sambung next class lah. Next class hari Khamis insyaAllah. Boleh? Ada kelas tak ni? Tak ada Google Meet ke lepas ni? Ya. Rehat ke? Rehat kat rumah je lah. Dah makan ke? Dah mandi ke? Aduh. Belum. Sian dia. Okay, tak apalah. Setakat tu dulu. Okay, terima kasih kerana ada Google Meet saya ni. Nanti saya tengok balik yang Telegram chat tu. Kalau saya rasa senang Telegram, saya buat dekat Telegram lah. Kalau rasa macam susah nak, sebab saya nak tunjuk ni susah sini. Okay, setakat tu lah. So, ada apa-apa persoalan lagi? Tak ada? Ada lagi. Ada, awak nak baca doa ke? Zimi baca. Baca Zimi. Amin. Okey, jangan lupa exam awak tapi minggu depan saya ingat nak revise sikit lah. Awak dah ingat tak bab 1, bab 5 hingga bab 5? Tapi yang kita belajar ni tak Okey. Takutkan belajar sampai sama. Okey. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.